Saya lebih romantis bahawa peniaga-peniaga yang di tepi jalan ni ditempatkan di premis yang sebetulnya dan dia berada dalam mentaliti yang betul. Sebab setengah peniaga, kalau kita bagi dia mudah untuk buka tepi jalan, mentaliti dia nak duduk tepi jalan je. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam Shah Alam. Waalaikumsalam. Shah Alam, hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Cuaca Shah Alam pada petang ini. Yes, betul. Evening lah, English punya style lah. Betul. Evening. Good evening abang all. yes. Good evening Iskandar. Yes. Saya dengar Jimmy cakap tadi hujan rintik-rintik, saya teringat satu lagu. Apa dia? Hujan rintik-rintik, naga kepala tujuh. Aku tak tahu lah lagu tu. Memang abang Om tak tahu. Asal? Sebab bukan sama abang. Ya. Aduh, macam tua sangat aku ni. Saya teringat je lah, saya teringat je. Aduh. Okay. Kepada para pendengar dan penonton, boleh sambung lah lagu Iskandar tadi. Saya baik tak payah sambung. Asal meaning dia lain ni. Aduhai. Okay. Tapi kita bebas lah. Bebas. Korang komen je lah kat bawah tu. Korang komen je lah kat bawah tu. Sambungan lagu dia macam mana. It's okay. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang budiman, handsome, kerana berjaya lagi datang record podcast dalam 3 hari. Dalam 3 hari, masa yang sangat singkat. Sangat singkat sampai tak ada isu semasa. Betul. Tapi insyaAllah lah, kita memang ada banyak benda yang kita nak bincangkan di podcast. Dan kalau boleh kita nak sentuh benda-benda yang tengah trending. Jadi kita boleh beri pendapat dan manfaat kepada para pendengar dan penonton. Betul. Okay. So pada hari ini tajuk yang kita nak bincangkan adalah masalah kekurangan ruang perniagaan untuk anak muda di Shah Alam. Betul. Especially startup lah. Ruang perniagaan Ruang perniagaan. Wah. Okay. Di saat dunia beralih kononnya ke arah online, Wow. ruang perniagaan offline ni sebenarnya penting. Betul. Kan? Betul lah. Sangat crucial. Sangat crucial. Makin lama makin shrink. banyak shrink. It's not about hari-hari nak online je. Betul. Okay, sebelum kita masuk ke tajuk yang kita bakal bincangkan ni, okay. Boleh. Alright, okay. Letak. Thank you, boss. Thank you. Thank you, boss. So kita bersiaran di DIN biasa lah, Shah Alam. Yes. Kita punya pangkalan dan studio outdoor kita. Studio A. Studio A. Dan juga office yang baru. Office yang baru. Okay, kebanyakan kerja buatkan di sini. Okay, dan kita sebenarnya masuk ke episod yang ke-6. Wah, ke-6 Episod dalam ke-6. tak sedar pejam celik. Pejam celik. Dah episod ke-6. Episod yang ke-6. 6 tau. 6. Okay. Tahniahlah kepada sahabat-sahabat saya yang banyak membantu dalam menggerakkan podcast Marahan ini. Okay. Dan juga paling penting para penonton dan pendengar. Yes, betul. Kalau siapalah kami yang buat podcast ni tanpa viewers di YouTube. Betul. Dan pendengar di Spotify. Dan pendengar di Spotify. Dan kebetulan pada hari ini, seperti di podcast yang episod ke-5, is live serentak di ruangan cyber dia di TikTok. Iskandar Daniel, betul tak? Betul. Saya rasa mungkin saya live terlampau awal sebab 46 minit dah saya live. Okay. So orangnya dah tak ada. Tapi tak apalah. Dia disconnected ke apa? Orangnya pergi mana? Bukan, mungkin sebab 46 minit. Waktu tu kita tengah set up. So mungkin dia orang tak nampak ada isu yang best untuk kita bincangkan. So dia terlampau awal. Terlampau awal. Saya live terlampau awal. Aduhai. Tapi sebenarnya sebab saya nak kejar dia punya ni lah goal tu kan. Tak apalah, layan je lah. Satu orang ke kosong ke, kita jalan je lah. Satu orang tu sebenarnya yang paling bagus tu. Betul. Kalau ada 30,000 orang, tapi 29,000 tu Bangladesh, tak guna juga. Tapi itulah masalahnya, yang satu orang ni 1-0. Masuk keluar. Singgah macam tu lah. Singgah. Kadang-kadang orang ni singgah, dia tak nak stay. Dia lalu aja gitu kan. Okay. Sebelum kita masuk mengupas tajuk yang kita cakap tadi, apa perkembangan kawan-kawan 3 hari ni? Boleh dah Is? Soalan yang sangat sukar untuk saya jawab. Okay. Sempat bercuti Is? Saya tak sempat bercuti. Sempat bekerja. Sempat bekerja. Hari ni hari apa dah? Hari Rabu. Isnin saya buat apa lah? Sekejap
Saya loading jap. Loading. Okay. Kita jumpa hari Ahad. Kita jumpa hari Ahad Ahad malam kita rekod podcast episod yang kelima. Habis hari Isnin saya buat apa? Mana saya tahu. Saya tak jaga rumah kau awak. Okay, kita bagi peluang kepada Jimmy. Sementara is loading. Dia tak pakai, hari ni dia lupa cucuk SSD dia. Dia pakai hard drive physical. Dia loading dia lama. Kita jumpa hari Ahad Isnin and then Selasa. Saya rutin lah macam biasa di office baru ni. Okay. Buat kerja-kerja editing podcast yang minggu lepas. Then itu je lah yang saya buat. Dia memang saya ni lebih kepada rutin sebenarnya. Saya tak ada keluar ke mana-mana. Saya tak ada keluar ke berjumpa dengan kawan pun kadang-kadang. Jarang-jarang. Okay. Macam itulah. Okay, so perkembangan saya pula lah. Okay. Apa perkembangan? Apa Om? 3 hari ni saya banyak keluar. Keluar lagi ni? Saya pergi Plaza Shalam. Okay. Hebat. Dan juga saya sempat pergi ke Senawang . Okay. Senawang. Berjumpa dengan kita punya rakan kerjasama kita. Dan makan urusan kerja lah. Urusan kerja lah. Dan makan makanan Negeri Sembilan kat sana. Dan saya pula tak makan pedas. Dan kali tu Gedik nak pergi makan pedas. Udahnya tak ada sakit perut. Tak enjoy pun makan tu. Saya memang tak boleh phantom makanan pedas ni. Okay. Memang tak boleh nak proses makanan pedas ni. Kenapa kau orang makan ni kan? Kenapa kau makan sampai begini pedas? Apa yang syoknya sangat makan pedas ni? Apa yang steam sangat ni kan? Makan sebenarnya pedas kan? So satu benda lah yang menjadi tanda hairan lah kepada saya. Okay. Tapi at least kita try kan. Benda kadang-kadang bila dah sampai bila dah sampai kat tempat tu kita nak rasa culture dia orang. Betul. Walaupun dekat je. Walaupun dekat Shah Alam ni ada juga masakan Negeri Sembilan. Dan tapi saya cubalah dan saya tak menikmati je. Tak menikmati. Yes. Okay Is, dah loading habis ke? Dah full load dah? Sekejap, saya cari WhatsApp saya semalam dengan bini saya. Sekejap, apa saya buat. Okay, sementara is loading lagi pasal apa yang berlaku 3 hari yang lepas. Cuaca di Shah Alam sebenarnya bertambah okey sebenarnya. Betul. Kalau 2 minggu lepas hujan hari-hari setiap petang. Betul. Dan tengah malam pun hujan. Saya dah ingat dah apa saya buat semalam. Okey. Semalam saya pergi ke TNB. Saya ada projek yang saya membincangkan lah dengan TNB. So saya close deal semalam. Kemudian petang saya pergi jumpa satu lagi klien di Bangsa juga. And then saya balik. Tapi lepas tu malam tu saya buat apa sekejap. Saya rasa awak terlalu banyak kerja. Banyak kerja tu. Sampai awak tak ingat. Saya tak boleh paksa awak lah. Saya tak boleh paksa. Kita dekat podcast saya tak boleh paksa awak. Awak nanti dia dah fully install. Dah fully install benda tu. Lepas tu nanti awak come back anytime dalam perbincangan kita. Okay? Tapi saya memang lupa betul. Hari Senin tu saya buat apa. Dah blank kan? Saya memang tak ingat. Ke awak tidur, tahu-tahu dah hari Selasa. Tak, saya pasti. Saya memang sibuk hari tu. Memang sampai tak ingat langsung lah. In fact tadi pun saya baru teringat hari Selasa saya buat apa. Sebab saya check WhatsApp saya dengan wife saya. Update. Punchcard ke update? Bukan update. Saya lebih kepada punchcard mungkin. Saya buat bisnes. Jadi saya selalu minta tolong dia untuk buat certain benda lah kan. Sekejap hari Isnin maklumat voucher buku. Okey, kejap apa lagi mak saya datang rumah hari Isnin. Okey. Tapi saya kat mana? Kejap kejap lah, saya telefon mak awak lah macam tu. Betul. Lepas ni awak usung CCTV kot. Mudah nak recall balik. Betul tak? Okey, saya baru teringat. Saya baru teringat. Saya sebenarnya hari Isnin tu Mic. Okey, jap. Okey. Hari Isnin tu saya pergi hantar kereta Camry nenek saya repair dashboard. Okey. Sebab sebelum ni saya pergi ke Kelantan repair aircon, cooling coil. Cooling coil. So sekejap ada kenapa? Ada orang call saya sekejap Okey. Ada orang nak datang Silakan. Ada orang nak datang tak apa, angkat dulu, tak apa. Angkat. Memang podcast ni memang boleh angkat call. Sekejap saya angkat. Okey. Tak boleh dengar tu. Buka. Okey, sementara waktu tu kita bercerita pasal kita bercerita balik pasal cuaca Shah Alam dan saya rasa makin better. Yes. Makin better. Dan tidak menggusarkan lagi. Betul. Tapi kita tak tahulah kalau bulan 12 nanti
kan? Makin teruk. Makin teruk dan sebagainya. Saya dapat sebab sekarang still bukan, saya rasa bukan di dalam fasa peralihan monsun. Sekarang di fasa monsun tu. Sebab saya dapat daripada maklumat. Saya dapat maklumat daripada Jabatan Kaji Cuaca Malaysia. Okey. Yang monsun kali ni berdatang awal. Datang awal? Dia datang awal. Rajin dia datang awal. Dia rajin datang awal. Entah siapa panggil, dia datang awal. So kita harap penduduk di Shah Alam berhati-hatilah selepas ni. Betul. Salah satunya adalah jangan parking kereta dekat bawah pokok-pokok besar. Betul. Sebab mungkin ada terjadinya ribut. Betul. Dan juga kalau di kawasan-kawasan yang sangat berisiko banjir, memang nak kena standby lah. Takut tenggelam. Takut tenggelam. Takut tinggal bumbung aja. Dan betul. Betul. Dokumen keselamatan dokumen penting perlu diselamatkan dulu. Betul. Simpan kat dalam Tupperware ke. Tapi jangan biarlah terapung. Tapi kalau Tupperware tu nak buka hati-hati, takut ada ikan. Yes. Jangan itu Tupperware yang mak kita pakai. Tupperware yang kosong, Tupperware yang kosong, okey, pasport, boleh letak dokumen. sedia beranak, Jangan letak sebelah ikan ni. Betul. Jadi masalah nanti. Okey. So kita teruslah masuk ke arah kita punya perbincangan kita pada malam ini, iaitu kekurangan ruang niaga kepada anak muda Shah Alam, especially untuk startup. Kisahnya macam ni, kita tahu peluang pekerjaan semakin lama semakin berkurangan. Bukan sebab kerajaan dan ekonomi tak berkembang, tapi sebenarnya faktor penduduk dan penduduk tu makin ramai. Betul. Kalau dulu kebanyakan sekolah di Shah Alam adalah satu sisi. Kali ni dah jadi 2 sesi. So pertambahan penduduk tu makin lama membuatkan dan melahirkan generasi yang baru dan bertambah lagi sejak dari tahun ke tahun. Betul. Alhamdulillah lah, sebenarnya untuk ekonomi kita perlukan penduduk supaya dia lagi ramai, supaya dia ada lebih banyak purchasing power dari segi volume. Okey. Jadi dalam isu ni kita kena lihat juga yang anak muda ni ada yang sambung belajar tinggi-tinggi dekat degree, ambil bidang profesional ataupun bidang TVET. Kita baru bincang pasal TVET kan di episod yang lepas. Sila tengok. Dan end up dia nak mula meniaga. Dengan kemahiran yang dia ada kan. Dan tak semestinya kalau dia engineer dia tak boleh meniaga goreng pisang. Dia tak boleh jual burger. Dia tak boleh buka car wash. Tapi hakikatnya di Shah Alam peluang perniagaan untuk anak muda dan anak jati dan warga Shah Alam sebenarnya kita nampak semakin berkurangan. Saya tak nampak benda ni saya nak tuduh secara melulu. Tapi saya nampak benda ni adalah daripada pengalaman saya sendiri, melihat kawan-kawan apa semua. Betul tak? Okey. Pengalaman saya sendiri dekat kebanyakan kawasan di Shah Alam ni, yang berniaga dekat kedai-kedai nasi lemak pagi seolah-olah macam ada satu konsortium. Ya, betul. Supplier nasi lemak macam Supplier nasi lemak. Dia ada 3, 4, 5 tempat yang dia dah conquer dan dia dah letak pekerja orang asing. Dan dia akan teruskan berniaga setiap hari konsisten dan menyebabkan kompetitor baru susah nak compete. Maknanya dia dah siap. Ada orang betul. Dah ada itu yang saya sebutkan. Dah ada toki besar. Itu yang saya sebutkan daripada awal tadi. So perkara tersebut dahulunya berlaku kepada big game saja. Dalam kontraktor punya side lah. Tapi sekarang ni kalau tengok semurah-murah nasi lemak pun, burger kita dah ada orang yang memegang market tersebut. Contoh saya mempunyai modal 1 juta. Okey. Abang ada 10,000. Okey, sekarang ni abang buka satu kedai dekat Session 8 kat sini Okey, betul. Pagi ni. Saya cakap, aku nak bunuh om ni. Kan? So apa yang saya akan buat? Saya akan pasang 10 tempat. Dan saya juga akan pasang budak saya sebelah abang. So abang kira kos-kos. Aku kalau kos aku nasi lemak ni 60 sen. Aku kena jual RM1.50, 90 sen supaya berbaloi untuk menjual tu. Boleh jual lagi murah tapi tak berbaloi lah. Saya fikir tak apa, kalau om tak ada kat sini, awak conquer market. Saya conquer market. So saya akan jual 65 sen contoh. So end up orang akan beli kat siapa? Orang akan beli kat saya. Sedap tak sedap nombor 2. Jimat. Betul. Bila dia tak ada, dia kata okey tak apalah, aku tak nak lah. Awak naik harga balik lah. Saya naik lah RM1.50. So macam itulah perniagaan. Macam mana? Saya nampak dari sudut
lain, saya nampak dari sudut kita ada PBT kita ada MBSA. Dan saya nampak masalahnya adalah bayangkan saya nak berniaga, baru nak berniaga nasi lemak ke apa ke. Saya tak ada tapak yang murah untuk saya dapatkan. Saya terpaksa sewa dengan swasta. Saya nampak kekurangan pada tapak yang disediakan oleh kerajaan negeri. Yang tapak yang betul lah. Selain daripada awak rainbow je lah. Tapak yang betul. Macam kalau tengok di Seksyen 18 ada gerai penjaja kecil. Di Seksyen 17 pun ada kios-kios yang disewa dengan harga yang murah. Tapi tak cukup. Dan ada kita tak nafikan ada kerajaan negeri buat, MBSA ada buat. Sebagai contoh food court. Yes, betul. Contoh kalau saya nak berniaga western, saya berniaga di food court. Tapi masalahnya pula di situ tak ada orang. Kawasannya tak strategik. Memang mungkin masa dibuat tu dia fikir ini strategik sebab dekat dengan kilang dan sebagainya. Betul. Orang kilang boleh rehat dan datang dan makan di situ tengah hari dan sebagainya. Cuma bila malam tempat tu mati. Saya nampak macam mana nak cakap saya rasa kerajaan perlu buat satu tempat yang khususnya untuk anak muda berniaga tapi dengan harga yang murah macam tu. Fasiliti yang macam ni saya rasa patut diperbanyakkan lagi. Betul. Saya setuju dengan apa yang awak cakap tu dan apa yang Is cakap. Okey. Nak kata kartel ataupun toki besar start dah main nasi lemak. Okey. Dan itu dari sudut persaingan. Persaingan maknanya makin tough lah. Okey sekarang dan kurangnya gerai-gerai kios daripada untuk startup ni lah. Okey, dan gerai-gerai kios pula dah penuh. Betul. Dan PBT pula dia kata tanah dah tak ada dah untuk kita buat gerai. Tapi kenapa tak gunakan lot-lot kedai yang sedia ada, kita pecah lot. Yes. Dan gunakan tu sebagai tu, tak perlu naikkan facilities baru. Betul. And then sebabnya begini tau sebenarnya. Sebab lot-lot sedia ada, kebanyakannya adalah dimiliki oleh swasta ataupun persendirian. Maksud saya MBC sewa dengan orang. Contoh dekat Alam Central lah. Alam Central once upon a time ago merupakan tempat yang hangat lah, betul tak? Tapi sekarang somehow dia dah jadi hilang dia punya seri, tak jadi pertumpuan. MBC bersama dengan pihak swasta boleh bersama-sama sewa dan sewakan balik dekat berniaga-berniaga baru. Itu masalahnya bang. Bila dia dimiliki oleh persendirian, maka keputusan untuk menyewakan ataupun tidak dimiliki oleh pemilik tersebut. Itu yang pertama. So mungkin bagi pemilik, kalau aku kena sewakan murah, might as well aku jual je. Faham? Tapi nak jual, adakah dia nak jual dengan harga murah? Yes. So saya rasa benda tu mungkin PBT pun dah memikirkan, pihak kerajaan negeri pun mungkin dah memikirkan. Tapi dia tak boleh nak tembus. Mungkin ada pemilik yang kata okey tak apa, aku tolong, aku tak ada masalah. Tapi tak semua orang macam tu kan. Betul. Tapi dekat PKNS, komplek PKNS, yang once a time ago adalah salah satu tempat yang diwujudkan untuk memberi sewa yang murah dan kepada startup-startup ni. Dan dia sukses. Setiap kali raya memang macam nak roboh lah. Macam nak roboh PKNS tu. Tapi malangnya dia tidak mencukupi. Maknanya model tu berjaya. Yes. Okey, cuma dia perlu diperluaskan. Dan dibuat lagi satu Anggrek Mall yang sekarang ni adalah Anggrek Mall kan, yang sekarang ni dah tukar UTC jadi UTC, betul? UTC. Masa Anggrek Mall dulu, status dia pula macam awak cakap, dia tak strategik. Dia tak strategik. Dia tak buat betul-betul, dia tak buat sampai habis. Dia sekadar buat mall and dia tak fikir macam mana nak brandkan, marketingkan mall tu supaya dia jadi attraction orang untuk datang. Dia tak ke arah situ. Dia sekadar buat mall je. Bukan awak agak bukan nak kata awak defensif ke arah PBT. Tapi this is patutnya kerja PBT untuk membincangkan dan cari titik tengah di antara pihak swasta. Dan pihak swasta at the end of the day, dia tak nak lot dia kosong. Betul? Betul. Dia tak nak lot dia kosong. Okay? And then kerajaan negeri dan juga PBT mempunyai semua kewangan yang kukuh. Hasil daripada kutipan cukai, parking, saman dan lain-lain. So saya tak rasa lah, kita tak nak lah dia take over the whole complex, the whole Plaza Alam Central contohnya, betul tak? Tapi dia boleh ambil satu floor kononnya and then dia tapis. Yang paling penting jangan bagi warga asing masuk. Dan yang second kena bersiasat. Yang mohon mestilah daripada anak muda Shah Alam. Bukan daripada negeri lain. Dia perlu ditapis. Perlu ditapis. Tapi bang, kalau kita lihat macam tu kan, sebenarnya kita akan memberikan ruang kepada pemilik-pemilik lot ataupun premis yang lain untuk menaikkan lagi harga. Sebab bila PBT ataupun kerajaan negeri melakukan perkara tersebut, dah masuk campur. Masuk campur. So dia tahu dia orang memang nak
Aku letak harga mesti dia ni kutip. Contohlah sekarang ni mungkin sewa RM2,000. Betul. Contoh di UTC lah kita kata. Sewa mungkin RM2,000. Satu lot kedai kecil tu kan. Mungkin RM2,000. Okay. Tapi once PBT ataupun kerajaan negeri campur tangan, RM4,000 pun dia boleh sebat. Kau nak ambil, kau tak nak, that's it. So dia akan pecahkan dekat plan tu. Bagi saya kerajaan negeri dengan PBT dia ada mekanisme, dia ada standard lah price yang apa yang dia boleh ambil. Dan kenaikan harga yang owner ni yang apa tawarkan, kita boleh lah kerajaan negeri tolak kalau dia menawarkan pada tempat yang tinggi. Betul. Unless kawasan tu memang strategik, sangat strategik. So dan tempat tu perlulah dipromosikan. Sebab tu saya cakap benda ni memang bukanlah kata takkan berjaya, tapi sangat-sangat susah untuk berjaya. Sebab contohnya kerajaan mengeluarkan satu mekanisme. Benda ni dah berlaku dah pun dekat dalam isu kes yang tanah sebelum ni sebagainya, bila kerajaan ambil alih. Orang tapi kerajaan tak berhati. Betul, dia tapi kalau ikut tanah, dia dah ada price. Bracket dengan apa standard yang dia boleh ambil alih. Betul. Berdasarkan harga pasaran. Dan both party akan agree lah. Dia tak boleh naikkan sewenang-wenangnya. Betul. Itu je lah. Kita dekat sini macam contohnya, sebab apa lagi yang diperlukan. Kalau contohnya awak nak buka restoran, nak berniaga nasi lemak, dan awak nak berniaga proper, awak tak nak rainbow, kena rate dengan PBT. Sebab tu saya rasa saya sangat tekankan lah benda yang idea Abang lontarkan tu sangat mustahil untuk berlaku. Sebab memang almost impossible. Tapi apa yang mungkin dalam kuasa PBT atau kerajaan negeri adalah untuk memastikan lot-lot di depan sana, lot-lot parking ini dibenarkan untuk menjaja. Maksudnya lebih banyak lot menjaja dibenarkan. Dia ada satu lagi isu lah saya nampak. Okey, tak apa. Okay. Bila lot yang kat depan ni kita perbanyakkan entry level tu dan tak dikawal, wagasian akan masuk. Okey, itu satu. Kedua, dia akan memberi tekanan kepada perniagaan yang sedia ada. Betul? Okey. Jadi dah tak unfair. Macam contoh kedai yang kita duduk ni, dia dah buat renovation and so on. Tiba-tiba kat depan ada jual burger, ada jual kucing-kucing, ada jual kopi leko, ada jual apa kopi mesin. Apa tu macam contoh dekat Tapak dekat Seksyen 9. Tapak kan. Keliling kedai dekat situ agak memberi tekanan. Tapi saya rasa benda tu lah yang sebenarnya kita nak. Sebab katalah perniagaan di dalam premis tersebut mendapat tekanan dan terpaksa tutup. Lepas tu penyewa tu dah tak ada option lain selain pada menurunkan harga. Faham. Dia bukan menurunkan harga. Setengahnya dia tutup. Dia jadi dekat di U12. Apabila satu gerombolan peniaga tepi jalan berniaga di tepi jalan dah dipindahkan ke kawasan satu restoran ni, saya tak nak cakap apa dekat satu restoran ni, dia tetap asal tutup. Sebab orang dah tak makan tengah hari dengan dia. Orang pergi makan beli tapau dekat dia, dekat kedai-kedai tepi jalan tu. Betul. Dia tak boleh nak turunkan harga, sebab turunkan harga dia ada threshold yang kita boleh turunkan harga. So itu yang menjadikan dia agak sukar untuk tu. Dan saya lebih romantis bahawa peniaga-peniaga yang di tepi jalan ni ditempatkan di premis yang sebetulnya dan dia berada dalam mentaliti yang betul. Sebab setengah peniaga, kalau kita bagi dia mudah untuk buka tepi jalan, mentaliti dia nak duduk tepi jalan je. Betul. Tapi bang, itu lah maksud saya, bukannya peniaga tu harus turunkan harga, tapi pemilik premis tersebut terpaksa turunkan harga sewa. So sama je. Bila kita tengok kan, okey, contohlah kita tengok di U12, banyak lot yang tak dihuni, kan? Ada banyak lot yang tak dihuni berbanding dihuni. So apa akan jadi adalah, sekiranya ada satu next project yang 11 tu, adakah harga jualan dia akan jadi skyrocket macam di Seksyen 7 dan sebagainya? Mungkin tak, sebab dia ada history yang dekat sini pun orang tak ada. So owner-owner ni dia banyak sangkut. Sebab saya selalu tengok lelong kan, dia banyak sangkut. So most probably kalau ada pun di sebelah, katalah U12 tu ada satu lagi lot, sebelah tu lah, somehow lah. So mungkin harga jualan lot tersebut direndahkan. Maka pemilik premis yang membeli, menyewa, bukan pemilik premis dia beli. Contoh saya beli dekat situ, saya boleh bagi dengan harga lagi murah sebab saya bayar bank tu lagi murah. Saya rasa macam tu lah. Dia macam satu cycle yang memang kita tak boleh nak berhentikan. Sampai satu tahap premis dah murah tapi banyak kat tepi jalan, dia akan jadi another issue. Sebab sama je. Sekarang ni definitely dia nak menurunkan harga tanah ni memang satu yang rumit lah. Sangat rumit lah. Tapi saya pasti satu benda, sekiranya sesebuah tempat itu tidak hidup, makanya projek yang berdekatan dengan dia akan mempunyai satu rekod yang buruk. So terpaksa kalau dua orang nak buat kat situ, terpaksa murah. Faham. Macam contoh kita tengok banyak rumah-rumah dekat
belah Batang Kali, Rawang sana kan. Sekarang ni baru mula nak niaga. Tapi dulu 100,000 pun apa benda tempat ni? Banglo, awak bagi banglo pun 200,000 pun orang tak nak aku kat sini. Kan, tapi sekarang ni sebab dia dah, sebab ikan murah, seorang semua orang beli kat situ. Dia naik balik. Jadi macam mana apa Is cakap jadi pasal kerumitan dari segi sudut apa harga tanah tu yang sewa yang mahal. Okey, macam awak fikir macam mana? Saya fikir kalau soal harga tanah sebagainya, dia kadang-kadang di luar bidang kuasa. Okay, tapi sekurang-kurangnya kerajaan negeri macam cakap tadi perlu mencari titik tengah dengan pihak swasta. Jadi saya rasa dia mesti ada solution. Dan solution tu adalah mestilah win-win solution. Faham. Win-win solution lah. Jadi kerajaan negeri pun dapat benefit dan swasta pun dapat benefit. Cuma kita tak nafikan lah, kita patah balik lah kepada penjaja-penjaja kecil di Shah Alam tadi. Kita tak nafikan kita ada macam tapak Seksyen 9. Betul. Yang di manage oleh swasta. Dan saya tak faham dan pelik kenapa kerajaan negeri tidak buat satu branding yang sebegitu. Dan sudah tentu kalau bukan food truck pun orang muda boleh berniaga dan dapat harga sewa tapak yang murah sebab kita sewa dengan kerajaan negeri, kita sewa dengan PBT. Jadi perlu dibuat tapak macam tu. Saya nampak ada satu food truck yang saya tak tahu sekarang ada lagi ke tak. Kalau perasan di Seksyen 7 rasanya dah ada tapak food truck di Seksyen 7 di depan sekolah kot. Lama tak pergi dari situ. Lama tak pergi kan. Sampai kita pun tak tahu kewujudan tapak tu ada lagi ke tak ada. Yes. That is tapak food truck yang saya nampak yang saya rasa begitu popular seperti tapak Seksyen 9 lah. Saya baru teringat ada satu inisiatif kerajaan yang pernah dibuat hujung awal tahun 2000, iaitu Uptown Shah Alam. Apa pendapat awak ni? Okey, Uptown Shah Alam. Uptown Shah Alam. Uptown Shah Alam sebenarnya satu inisiatif yang bagus. Betul. Cuma branding Uptown tu cuma dia tak boleh buat banyak-banyak. Tak boleh buat banyak-banyak. Dia maknanya terlampau besar lah. Bukan. Dekat yang kita tahu yang dekat sekitar sini ada Uptown kat mana? Satu lagi kat Setia Alam. Awak dah pergi? Shah Alam dan juga Damansara. Uptown Damansara kan. Damansara. Tak tahu nak panggil tu Uptown ke apa. Macam kecil sangat ni, sedih. Tapi di branding kan sebagai Uptown Shah Alam. Uptown Setia Alam. Betul. Sebenarnya itu membuka peluang kepada anak muda untuk dapatkan sewa yang murah dan sebagainya. Betul. Dan inisiatif tu perlu diperbanyakkan lagi. Cuma saya tak tahu, saya tidak terfikir macam mana nak, sebab dia tak boleh semua tempat atau semua seksyen ada Uptown. Dia tak logik kan? Tak logik bersaing pula dengan peniaga pasar malam. Betul. Dan saya nampak juga pasar malam dekat Seksyen 6 contohnya kan. Dah makin suram. Saya nak interject sikit apa yang pasar Uptown lah. Dia betul, dia berjaya. Dahulunya dia sangat berjaya. Betul. Sebab peniaga-peniaga dapat sewa murah. Orang-orang dapat enjoy membeli barang-barang murah. Betul. Tetapi itulah, macam saya cakap, cycle tu takkan berhenti. Kita nampak itu case study je. Sehingga satu tahap kita boleh nampak yang bahawa kita punya Uptown tu sewaan tapak dia terlampau mahal. Bila dijual balik lah. Yelah, bila demand tu besar, orang fikir daripada aku budak nak jual, baik aku jual tapak je. Aku sewakan orang lain tapak tu kan. So maka contohlah saya dapat tapak tu katalah RM500. Betul. Dia katalah saya cakap kat abang nak ambil tapak saya. Bang, saya dapat sale banyak ni. Takkan nak bagi kat abang. Boleh lah bang, kalau abang nak abang sewa kat saya RM3,000 contoh. Dia pula confident. Boleh aku boleh. Bila dia dah masuk, dia exploit dah. Bila dia dah masuk, alamak aku tak cukup nak cover. Maka dia terpaksa tinggikan harga barang ni. So untuk semua tapak dia jadi macam tu. Faham. Sampai tahap cycle-nya macam tu kan. Semua dah mahal. Last sekarang ni bukanlah kata Uptown tu tak ada orang, ada. Tapi dia dah tak semeriah dulu. Tak semeriah dulu sekarang, betul juga. Tapi bagi saya masih one of the attraction lah. Orang sanggup datang daripada KL ke Shah Alam. Dia attraction. Tapi sebab saya ada saudara yang meniaga kat sana. Dan saya rasa dia meniaga kat sana comparing to last time. Dan sekarang ni sangat beza dari segi jualan sales dia. Saya tak pasti kenapa, tapi one of the factors is that lah. Dia antara benda yang jadi dekat Uptown yang saya lihat lepas saya tahun lepas saya ada pergi. Semua barang hampir sama. Exactly dan tak ada pengawalan. Bukan tak ada kawalan, variety. Dia tak ada variety. Sebab mentality dia orang dekat situ lah. Maaf lah, bukan saya nak cakap peniaga dekat Uptown ni tak pandai. Tapi dia kurang dari segi dia punya variety. Pasal tu saya cakap, peniaga baru ni harus ditempatkan di
mall-mall besar, IOICT. Betul. Di City Mall. Macam saya cakap tadi, intervensi PBT dan kerajaan perlu dibuat untuk dapatkan ruang yang strategik dekat kawasan-kawasan ni supaya peniaga tu boleh duduk kat situ dan berniaga mengikut arus perdana. Bila dia diletakkan dekat satu tempat macam kat Uptown, mentaliti dia orang dia sukar berkembang. Takkan aku nak jual barang brand aku sendiri, biar aku jual device kopi ori. Tapi bang kan, itu terjadi kat Uptown sebenarnya. Tapi kan, sebenarnya benda ni dah, saya rasa Tesco ataupun sekarang ni sebagai apa? Lotus. Dan juga Aeon Big. Dia ada buat konsep macam ni tau. Di mana dia memberikan ruang untuk peniaga-peniaga mula untuk nyewa kat situ. Tapi end up tempat tu akan jadi some sort of tempat yang low class lah senang cerita. Sebabnya satu adalah disiplin peniaga tersebut. Buka, lepas tu nanti malah aku nak buka. Esok dah tak berniaga. Sebab tu kita tengok kalau kat Lotus Seti Alam kan, ada je banyak yang kosong kat situ. So dia jadi macam tak best lah. Orang nak datang tengok kemeriahan tu. Dan disebabkan peniaga kecil ni mungkin capital dia kecil. So bila dia tak dapat sales seminggu tu, dia akan rasa macam down. Faham. Dan dia tak bermotivasi lagi lah. Dah tak motivasi lah. So dia rasa macam tak apalah, baik aku berniaga kat tepi jalan. So saya rasa itu adalah mungkin faktor yang perlu kita ambil kira lah kan. Saya setuju dengan idea bang. Tapi mungkin ada cara untuk perhalusi. Mungkin daripada anak-anak muda ni kita tengok mana brand yang paling kita boleh push ke depan. Mungkin ada pertandingan ke apa-apa benda yang untuk menapis. Yes, betul. Menapis. Bagi saya kerajaan dalam dia di kat Selangor kita ada pinjaman hijrah. Kita ada incubator SIDEC. Banyak, betul-betul banyak. Cuma arahnya tu tak tahu ke arah mana. Dia macam awak cakap lah, perjalanan tu tak full. Yes. Perjalanan tu tak full. Jadi macam dekat Uptown, dia dah terhad sampai aku tak nak berniaga, aku nak bersara, aku jual tapak pun lagi bagus. Betul. Itu yang terjadi dekat Uptown sekarang. Dapat duit bulan. Aku bayar tetap bayar dekat PKNS 500. Ini reality lah. Betul tak kan? Betul. And then awak datang daripada luar, awak berniaga kat situ, kadang-kadang saya dengar sampai tapak sampai 10,000. Satu tapak. So apa pandangan abang dengan komplek PKNS punya tapak? Sebab PKNS tu kita dengar sebagai yalah PKNS, Perbadangan Kemajuan Negeri Selangor. Sepatutnya sewa di situ murah. Sebab itu under kerajaan negeri. Atau saya tak tahu macam mana sekarang, mungkin dah diswastakan atau separa swasta. Jadi apa? Abang ada komen tak pasal harga tapak di Saya PKNS? memantau rapat lah perkembangan di PKNS. Dia tak semurah dulu. Tidak semurah dulu Ground floor dulu 10 kali 20 20 kaki boleh dapat RM800. Ground floor. Murah betul. Berapa sekarang? 20 kali? 10 kali 20. 200 square feet lah. 200 square feet boleh dapat RM800. Dan harga ni bila PREC buat intervensi, PREC ni adalah PKNS Real Estate. Tu tak ingat lah. Nama dia PREC. Dan dia mula naikkan sewa. Dan dia upgrade facilities dekat PKNS tu. Dan dia setanding macam mall-mall yang lain lah. Dan apa yang lagi yang best yang saya nampak diorang buat adalah diorang jemput brand-brand luar. Kita ada Subway kat sana, dia ada Burger King kat sana. Untuk melonjakkan lagi trafik. Masih ada komplek PKNS. Masih ada. Kalau McDonald dengan KFC dulu pun memang dah ada. Sekarang dah ada Subway. Dan juga tu, jadi dia menambah baik kan. Tapi dia ada juga masalah dekat sana yang generasi lama PKNS yang masuk komplek PKNS yang tak boleh nak berubah. Anak tak berminat nak teruskan dan diorang masih clinging on that lot. Dan lot tu pula bila orang dia akan you boleh tengok pergi komplek PKNS yang lot ni macam berniaga ke tak berniaga. Dan lagi yang dekat tingkat atas kan. Tingkat atas. Tingkat atas. Tapi biasa saya pergi yang bawah aje sebab pergi kedai ustaz. Benda saya tak suka tentang PKNS adalah kompleks PKNS lah. Dia tak jaga tempat tu. Maksud awak? Bagi saya lah. Saya rasa tempat tu kotor. Kotor? Maksudnya bangunan dia nampak uzur, nampak usang. Dari segi interiornya lah. Dari segi interiornya dan juga eksteriornya. Tapi dalam tu juga saya rasa dia tak sebersih mall yang lain. Bukan saya kata kotor tapi dalam nampak old school sikit lah. Nampak old school lah. Saya rasa sebab dia old school. Sebab dia mall yang lama, mungkin terawal di Shah Alam. Betul. Dia mall terawal mall terawal. Memang betul. Dia mall terawal di Shah Alam. Saya tak salahkan apa awak cakap Is. Kalau renovate pun dia akan macam tu lah.
Dia kalau kita lihat sebelum zaman Prek masuk, lagi daif. Betul. Lagi daif. Betul. Prek masuk, dia try buat fasad baru. Dia cat color-color apa semua yang kan. atas tu dia buat ni kan, buat balik. Dan hasilnya juga peniaga-peniaga situ tetap menjadi tumpuan orang ramai seluruh Malaysia untuk bershopping, especially pada waktu perayaan bulan Ramadan. Betul lah. Instead of Section 7 dulu ada Jekyll, orang masih lagi ke komplek PKNS, datang daripada luar kan. Betul. Nak pergi komplek PKNS. So kadang-kadang kita pun tak faham Is. Kadang-kadang peniaga-peniaga, kita tahu ada kawan-kawan kita yang berniaga kat PKNS mengeluh orang kurang, orang tak ada duit nak beli. Tapi padahal orang lain jual tak ada masalah. Ada je kan, betul tak? Tapi dia sendiri tak buat live TikTok dekat dia punya butik. Dia sendiri tak buat FBX untuk mempopularkan brand orang. Betul tak? Faham. Sebab tu kita tak boleh nak letakkan itu di bahu location semata-mata. Sebab tu saya sebab tu saya sebenarnya agak benci kepada mentaliti asyik-asyik kerajaan kena bantu lah. Sebab kita akan lahirkan peniaga-peniaga macam ni lah. Orang tak ada. Orang ada. Cuma sekarang ni orang memilih untuk membeli dengan kau ataupun dengan aku gitu. Maksud dia tu. So bila dia punya mindset adalah sentiasa macam dia meletakkan diri dia adalah victim. So bila dia meniaga pun dia tetap akan macam tu. Aku tak tahu, aku kena santau lah, kena santet lah, kena tu lah. Betul. Macam-macam lah. Dan sebenarnya mungkin dari kalangan kawan-kawan kita sendiri kita boleh tengok dan pattern dia sama je. Orang tu aku kena santet, tapi sebenarnya diorang tak buat marketing. Diorang tak jaga produk. Kan? Diorang tak mengambil. Okay, contohlah bila kita masuk ke dalam sesebuah industri. Okay, bila saya masuk ke sesebuah industri, walaupun saya mungkin hebat dari segi marketing, tapi kalau saya nak masuk dalam sesebuah industri, saya kena belajar dan saya akan mengambil konsultan ataupun saya mengambil nasihat daripada orang-orang yang pakar dalam bidang tersebut. Okay, faham? Yes, betul. Kan? So saya tahu macam mana dia punya flow. Memang bulan ni tak ada sale ke atau macam mana ke kan? Saya akan faham dia tu. Dan saya tengok dia macam mentor-menti lah mentor-menti lah. Betul. Tapi bila kita tak sediakan benda-benda macam tu sebagai contoh, jadi kita mulalah aku punya produk ni asal tak boleh go. Aku punya tempat ni orang tak ramai. Kalau pilih lokasi. Sebab kalau kita kata lokasi adalah faktor utama, ada je orang jual kat ceruk kampung mesti boleh buat untung. Ada je orang yang tak ada physical store pun. Betul. Jadi kepada para pendengar, sebenarnya ruang niaga ni intervensi daripada kerajaan perlu lah. Betul. Tapi tak boleh melebih-lebih macam awak cakap. Tidak boleh rely on. Macam podcast kita yang sebelum ni kita bincangkan kan. Betul tak? Capital tu janganlah kalau boleh ambil pinjaman awal. Kan? Betul tak? Betul. Okay. Seperti awak boleh tengok kat podcast kita yang nombor 4, betul tak? Episod yang keempat Dan awak tengok macam apa, saya nampak update awak mengenai kabut sale. Awak selalu join kawan awak kan dekat kabut sale kan. Betul. Macam tu. Boleh awak komen tak pasal kabut sale? Okey, dia kat Shah Alam juga kan, betul tak? Dekat Shah Alam. Dekat Lotus. Basically saya tolong kawan saya berniaga, iaitu berniaga baju bundle lah. Berniaga pakaian terpakai. Tapi abang pun tahu perangan bundle ni macam mana sejak viewers sejak COVID. Jadi benda tu makin jadi one of the, orang kata apa, anak muda minat nak berniaga tu lah. Minat nak berniaga tu. Hai. Anak muda minat nak berniaga yang tu. Dan di Lotus itu ada satu company swasta yang bekerjasama dengan Lotus, menyewakan tapak parking di Lotus tu dengan harga yang saya rasa still affordable. Dia buat kabut sale. Hari-hari ke ataupun weekend saja? Weekend saja. Tapi tapak dia memang murah, memang affordable. Kalau saya berapa ringgit? Berapa ringgit? Kalau saya satu tapak RM20 sehari. Murah. Satu parking kereta dikira satu tapak. Tapi macam awak berniaga bundle dekat situ, ada tak orang lain yang berniaga benda lain? Contoh dia buat cakutiau ke? Dia yang saya rasa bijak lah event management tu buat adalah dia asingkan satu tempat makanan, hanya tempat makanan. Ada segmentation. Segmentation. And then di situ dia tak adalah peraturan yang kalau tak silap saya, dia hanya boleh jual barang second hand. Dia tak boleh jual barang baru. Faham. So kat situ cara dia kawal tu. Dia kawal tu. And then untuk vendor makanan, dia takkan ambil vendor makanan yang sama.
Okay. Kalau saya dah jual pisang goreng cheese. Pisang goreng cheese. Okay. So tak vendor lain tak boleh masuk pisang goreng cheese. Dia protect. Bagus. Dia protect. Jadi cara macam itulah dia kawal, dan cara macam itulah mengekalkan kabut sil itu kekal relevan. Betul. Contoh, kalau saya pergi food truck, kalau semua kat food truck tu ada 10 kedai, 5 kedai jual char kway teow, buat apa? Betul. Betul juga kan? Baik saya tengok TikTok Khairul Aming, saya masak sendiri kat rumah. Betul. Kan? Jadi disebabkan tak ada pengawalan macam itulah, orang menyebabkan saya nampak orang yang tak minat nak datang. Betul. Orang rasa macam buang masa lah aku datang sini. Semua benda kedai sama je. Dan untuk pakaian, dan dia sebab di situ kalau berniaga dia ada kategori-kategori. Kat situ ada jual toys, ada jual mainan, ada jual baju, so ada jual seluar, and then barangan wanita, aksesori, makeup dan sebagainya. Dan awak rasa cuma ekosistem yang dekat kabut sil ni bagus ke untuk anak muda startup? Bagus. Sebab? Satu, sewa murah. Second? Yang kedua, dia protect. Kalau kita berniaga tu, contoh kalau macam contoh saya berniaga bandel kan, kata ada 50 tapak, hanya 10 tapak je yang boleh berniaga baju bandel. Yang lain boleh jual barangan lain terpakai lah. Dan kat situ kebanyakannya adalah sebenarnya yang berniaga tu juga adalah orang-orang M40 dan T20. Sebenarnya yang dah pencen. Yang berniaga datang bawa Alphard. Mereka datang bawa Ford Ranger kan, sekadar untuk mengisi masa lapang, aktiviti family, buka kursi healing, siapa nak beli lah. Dia macam tu. Dia macam hobi jugalah. Dia macam hobi juga. Macam tu. So itu tak kisahlah, itu one thing. Tapi yang saya nak tekankan adalah sewanya murah. Dan kalau saya berniaga di situ, saya rasa saya diprotect lah. Sebab kalau nak berniaga baju, 10 kedai je boleh berniaga baju. Jumlah pengunjung sebenarnya, trafik dia daripada dulu sampai sekarang, sebab saya tolong kawan saya berniaga kat situ dah few years. Sebenarnya daripada sebelum COVID lagi. Otai lah awak kat situ kan? Tak ada otai. Awak pernah pergi sih? Pernah pergi ke kabut sil ni? Tak pernah. Saya pun tak pernah. Tapi awak cerita ni Lotus mana? Lotus section ni lah 13. So apa tadi? Trafik, jumlah trafik. Daripada dulu sampai sekarang, sebenarnya sekarang makin hari makin meningkat dia punya trafik. Sampai kadang-kadang parking pun tak cukup di Lotus tu, sebab orang nak pergi ke kabut sil, dan masa sama orang pergi ke Lotus lah untuk belanja. Dia macam tu. Dan kat situ juga kadang-kadang untuk weekend ada kabut sil, dan ada juga disewakan satu lorong parking untuk buat event-event macam Thai food festival. But mini food fest lah. So ada variety lain lah. Ada variety lah kat situ. Ada baskers? Baskers tak ada. Itu tak meriah sangat lah. Tapi saya boleh cuba mungkin. Mungkin kita boleh live baskers kat situ kan. Satu hari nanti mana tahu kan. Betul. So itulah kita punya perbincangan kita pada malam ini mengenai ruang niaga kesukaran lah, untuk mendapatkan ruang niaga untuk anak muda. Solusinya perlu ada aktivasi sikit, tapi tak boleh melampau. Betul. Dan aktivasi ni lebih kepada dua arah. Dari segi harga tanah dan juga dari segi aktivasi ruang niaga yang kawasan strategik kan. Saya just nak add on lah untuk anak-anak muda lah. Mungkin viewers yang tengok ni mungkin dari kalangan anak muda, ataupun yang mana ibu bapa mempunyai anak-anak muda yang bersemangat untuk jadi usahawan lah. Saya cadangkan sekiranya kita ni rasa agak-agak tak mampu untuk memiliki sebuah premis kat sini, rasa macam susah sangat nak berniaga sini. Walaupun saya orang Shah Alam, tapi saya rasa macam saya perlu menasihatkan keluarlah pada Shah Alam. Kenapa? Maksud saya, premis perniagaan diorang letak di luar pada Shah Alam. Contoh, saya pernah tanya soalan ni dekat saya punya student lah. Saya tanya, kalau dekat Kelantan ni kan, kilang ni berapa boleh dapat harga sewa? Dia kata kalau 6,000, 5,500, 6,500 dah boleh dapat lah. Kilang. Boleh dapat kilang. Dan kita kat sini, kilang yang semi-D, yang kira kecil lah semi-D tu. Semi-D tu. Semi-D tu kan, kecil sebenarnya. Itu pun paling murah ada kat Bandar Bukit Raja sana, RM15,000. Faham. So rasa itu macam paling murah tu RM15,000. Jadi maksudnya apa Is? Maksudnya apa? Maksudnya kita kena pindah ke Kelantan, bukan? In a way, operasi kita berada kat sana lah. Contohlah anak-anak muda sekarang nak berniaga sambal. Nak berniaga sambal, lepas tu nak sewa premis untuk berniaga sambal. Macam mana dia nak grow? Kalau sebulan dia dah spend extra RM9,000 untuk benda yang sama.
Faham tak maksudnya? Dan salah satu caranya adalah relocate lah. Kalau itu boleh mengurangkan kos, overhead. Jadi itu je lah choice yang ada. Sebab kita salah menekan satu faktor idea yang bagus. Kita nak menekankan adalah untuk anak-anak muda Shah Alam ni berjaya. So kalau dia berjaya di Australia petik anggur ke apa ke, dia tetap berjaya, maka kita akan enjoy. Maksudnya sebab dia adalah anak daripada Shah Alam kan. Betul. Itulah pada pendapat saya lah. Saya tak mungkin lain orang lain berdapat kan. Kemungkinan besar kalau contoh dia minat daripada bidang perusahaan macam awak cakap lah, dia nak buat kilang sambal. Betul. Jangan buka kilang awak tu dekat Shah Alam. Betul. Bukalah kat Sabak Benam. Betul. Tapi dipasarkan di dalam Shah Alam. Ya, betul. Dan pejabat operasinya di Shah Alam untuk marketing dan sebagainya. Yes. Okay, betul. Not bad idea tu. Memang saya bukan not bad. Memang out of the box. Dan benda ni pun dibuat oleh negara syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat gergasi. So ni dulu once upon a time ago made in Japan. Right now last time made in China, made in Vietnam, made in Galapagos. Madagascar kan. So benda-benda keboja pun ada kan. Diorang pun beralih lah. So ada certain things lah. Tapi dari segi macam bidang retail, kalau perniagaan perlu duduk dekat tempat yang strategik lah. Betul tak? Cuma bang, tanya bang abang berada dalam bidang retail ni abang. Abang punya kilang dan mana abang dapat source of barang-barang berada kat mana? Kilang kita dekat outskirt Kelang kan? Outskirt Kelang. So itu menunjukkan bahawa memang betul. Macam mana pun kalau kita nak menjalankan operasi dekat luar benda tempat yang mahal ni. Betul. And then saya nak tambah sikit pasal anak muda yang berniaga tadi. Dalam episod sebelum ni atau 2 episod sebelum ni, saya kata anak muda ni kalau nak berniaga, buat dulu apa yang kita mampu. Yes. Contoh di Shah Alam, saya tiba-tiba lah saya ngada saya nak berniaga mainan. Saya nak berniaga mainan Batman contohnya. Okay. Figura. Apa yang saya boleh buat dulu adalah dengan saya berniaga di Kabut Sale ni dulu. Betul. Saya tidak perlu belah menyewa tapak premis yang harga beratus atau beribu bulan-bulan tu. Saya boleh bermula dengan di Kabut Sale dulu. Jadi bila saya dah ada pengalaman berniaga di situ, mungkin saya boleh kembangkan lagi. Yes. Macam tu. Tapi bermula daripada tempat-tempat yang macam ni lah. Dan sebab tu saya cakap kerajaan kena banyak kan tempat-tempat yang macam ni. Betul. Sebab dia jadi satu attraction. Dan ramai orang akan datang, percayalah. Dia macam tu. Dan saya harap kerajaan buat inisiatif ni lagi banyak. Sebab kadang-kadang saya nampak kerajaan terlalu fokuskan kepada peniaga-peniaga yang nak sewa premis dan ada kedai dan boleh bayar deposit dan sebagainya. Tapi peniaga-peniaga yang macam ni siapa yang nak cater? Betul. Peniaga-peniaga macam ni siapa yang nak entertain? Betul. Macam awak cakap tadi, relocate untuk dapat better cost punya management. Betul tak? Macam awak cakap, mula dengan apa yang awak mampu. Betul tak? Dan saya cakap betul lah. Maknanya apa yang saya cakap tadi, contohnya kalau macam awak punya pendapat, kalau awak punya Kabut Sale tu dekat parking KBS Station 7, tak ada orang datang macam apa yang jadi kat tapak. Betul tak? Tapi bila dia terletak di ruang parking Tesco strategik, kawasan dekat Station 13 yang strategik, dia akan datang, orang akan datang. Dia akan tumpang crowd yang pergi Lotus. Obviously kan? Betul. Maknanya simbiosis antara tempat yang establish dengan peniaga-peniaga tu kena pandai. Betul. Dia bukan sekadar buat je. Buat je Kabut Sale atau buat je food truck. Betul. Dia kena fikir dari segi strategic location. Dalam masa sama kita kena upgrade lah diri kita dengan ilmu digital. Betul. Di digital kita menggerakkan juga digital Shah Alam. Kelas percuma yang kita tawarkan kepada penduduk Shah Alam. Yes. Dan masuk siri kedua. Siri ketiga jangan tanya bila, sebab kita punya master masih trainer dalam perbincangan. Master trainer kita pun busy apa semua. So kalau ada, kita akan beritahu dekat podcast ni, InsyaAllah. Betul? InsyaAllah. Betul. So saya rasa apa lagi kita nak tambah dari segi sudut ruang niaga untuk anak muda ni? Apa kesukaran diorang nak dapat ruang niaga ni? Saya rasa mungkin ada antara viewers yang sedang berniaga, sedang membuat sales yang banyak. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Tapi perlu diingatkan bahawa juga jangan grow too fast lah. Jangan scale up too fast lah. Sebab benda ni berlaku dengan salah seorang student saya. Even saya sendiri pun kena. Tapi biarlah saya cerita pengalaman saya tu later on lah kan. Episod lain kita boleh masukkan pengalaman lah. Tapi saya just nak sampaikan bahawa lagi-lagi dengan bila kita sebut kos premis tu mahal kan. So mungkin ada yang
bermain dengan retail ni, dia rasa semangat. Sale aku kalau satu kedai dah banyak ni. Kan kalau buka lagi 15 kedai macam mana? Sebab itu berlaku kat student saya. Dia jual barang baby, satu kedai berjaya, dia ada dapat rezeki, dia buka 15. Tapi walaupun di Kelantan, walaupun 15. Siapa yang beranak banyak sangat tu? Subuh. So dia kata walaupun sewa kat sana tu murah, tapi dia dah tak boleh nak catch up sebab komitmen dia terlampau tinggi. Komitmen terlampau tinggi, tak ada team dan sebagainya lah. Betul. Dia tidak mampu sampai di tahap itu lagi. Dia sebenarnya dia punya business model belum matang, tapi dia terlampau scale up terlampau cepat. Betul. Tapi dia guna faktor sewa di Kelantan tu murah. Betul. Dia mungkin sebab dia fikir kalau aku kat Shah Alam mungkin aku tak buat. Tapi aku kat Kelantan takkan aku tak boleh buat, benda ni murah ke. So tapi rupanya buying power ataupun business model dia something wrong. Yes. Dan dia sekarang maintain berapa kedai balik? Satu balik. Satu balik. Terpaksa. Kita doakan dekat podcast Marahan dia berjaya tambah balik. Betul. Berjaya tambah balik lah. Okay. So awak nak tambah apa, Ami? Tak ada apa kot. Tak ada apa lah. Tak ada apa kot. Bagi saya lah, sebenarnya lah, bila kita dah buat perbincangan, sebenarnya bukan dah tak ada ruang niaga. Yes. Dia ada ruang niaga. Okay. You kena kreatif lah. Kalau you kena ada, kalau you nak buat perusahaan yang berbabitkan kawasan yang besar, tak perlulah sewa di Shah Alam sebab harga tanahnya agak tinggi. Betul. Bukan agak tinggi, tertinggi. Betul. Okay. Dia lepas tu awak carilah kawasan outskirt. And then kalau katakan awak tak mampu buat benda yang besar dan awak start baru nak mula berniaga, kita sangat galakkan pendengar-pendengar kita untuk jadi bangsa peniaga. Betul. Dan mulakanlah dengan kecil. Seperti di Kabut Sale. Dan Kabut Sale di Shah Alam ada satu je ke? Adakah ada banyak tempat lagi? Kabut Sale di Shah Alam ada satu je. Ada satu je di situlah. Okay. Di tempat lain saya tak dengar lagi lah. Okay. Kerana pihak PBT ataupun pihak berkuasa yang mendengar podcast Marhan episod yang ke-6 ini, boleh komen lah dekat bawah. Betul. Kalau cadangan kita ni logik ke tak logik, dan nak ambil kira, dan tu nak ajak kita orang masuk mesyuarat tiba-tiba. Tapi sebenarnya sebab kita berada di ground. Yes, betul. Kita nampak apa yang rakyat Mahir nampak. Yes, kita seorang rakyat juga. Dah ada kawan-kawan kita yang struggle nak mulakan perniagaan. Betul. Cari ruang yang kawasan yang murah, sewa kan. Ada yang dah scale up besar, lepas tu jatuh tergulik. Dan pelbagai lagi pengalaman yang kita sendiri rasa dan lihat kawan-kawan sekeliling kita buat. Okey, terima kasih kepada semua para penonton dan pendengar, dan terima kasih juga sahabat-sahabat saya yang beriman kerana memberi masa dalam masa 2 hari 2 kali podcast. 3 hari 2 kali podcast. Sangat sukar dah podcast yang kali kedua ni kan. Memang hektik. Memang hektik kan. Gila. So jangan lupa tonton podcast Marhain. Podcast Aneh. Podcast Aneh. Yang akan ke udara akan rilis esok jam 6 petang tepat. Dah reti lah schedule. Schedule lah. So kita pun dekat podcast pun sebenarnya kita pun grow juga kita punya skill knowledge. Yes, dari segi technical, dari segi YouTube tu nampak je mudah kepada orang yang melihat. Betul. Tapi di belakang tabir tu, YouTube studio kat belakang tabir tu, masya-Allah banyak benda nak tekan. Banyak benda nak tekan. Betul. So terima kasih kerana anda setia lah bersama kami. And then saya juga nak cakapkan, macam awak letak dalam awak punya IG story, subscribe itu percuma. Yes, betul. Subscribe itu percuma. Subscribe aja. Terima kasih kerana menonton. Kami di Podcast Marhain mengucapkan selamat maju jaya kepada semua yang mendengar. Betul. Dan kita jumpa lagi dalam episod yang ke-7 akan datang. Bye-bye. Bye.